Baik, tajuk kita pagi ini orang yang boleh diumpat, ataupun kalau perkataan lainnya bila yang boleh mengumpat. Macam tu maksud dia. Sebab asas yang kita bincang 2-3 kali kuliah sebelum ini, mengumpat itu haram, berdosa besar. Hukum asalnya ialah haram dan berdosa besar. Tetapi dalam beberapa situasi yang tertentu, keadaan yang tertentu, maka Islam ni agama yang melihat kepada sesuatu maslahah atau kepentingan ataupun keperluan yang tidak boleh tidak untuk menyelesaikan sesuatu urusan atau masalah yang berlaku, kena mengumpat. Tetapi ada syarat, ada aturannya, dan tidak boleh kita saja-saja dengan niat mengaib dan sebagainya. Nanti kita akan tengok satu persatu. Baik, disebut di dalam kitab ini, mengumpat itu walaupun haram hukumnya, tetapi boleh pada hal yang tertentu demi suatu kemaslahatan. Maknanya boleh, tapi waktu yang tertentu, situasi yang tertentu, dan mesti ada sebab yang dibenar oleh agama lah, bukan saja-saja. Alasan yang membolehkan di sini harus berpedoman dengan syariat. Maknanya untungnya kita menjadi seorang muslim dan muslimah apabila dalam setiap perkara yang kita nak buat, maka di sana ada pedoman yang mesti dilandaskan dengan syariat Allah. Maknanya apa pun kita nak buat, sudah ada peraturan, sudah ada SOP-nya, sudah ada guideline-nya, sudah ada sempadannya. Sama ada boleh buat ke tak boleh buat langsung, atau boleh buat pada masa tertentu, ataupun sebagainya. Jadi bila kata mengumpat ni bukanlah kesemuanya haram, tidak dibenarkan, tetapi ulama susun berdasarkan syariat Allah, berdasarkan ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rojokan mereka. Maka ada 6 situasi atau 6 keadaan yang diharuskan, dibenarkan untuk melakukan umpatan. Terpaksa mengumpat, bukan saja-saja, terpaksa kena mengumpat, baru boleh selesai masalah. Baik, jadi perkara pertama yang diharuskan untuk kita mengumpat, dibenarkanlah dalam Islam apabila kita dizalimi, kita teraniaya, kita diseksa dan sebagainya. Jadi kita pergi cari orang yang dikira layak untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Sama ada pemerintah atau YB ke, atau qadi, jabatan mufti ke, pejabat agama, ataupun kita cari mungkin orang tengah. Orang tengah lah yang kita rasa ada autoriti untuk membantu, boleh menyelesaikan masalah. Katalah isteri pergi jumpa qadi ataupun pejabat agama lah. Jadi mesti dia tanya, kan, akak datang ni ada urusan apa? Saya nak mengadu hal suami. Ngumpat tak? Atau kira ngumpat? Sebab suami tak ada kat sebelah, kan? Saya nak mengadu hal suami.
Okey akak, cuba cerita apa suami akak dah buat. Kita pun, suami saya begian. Bila begian tu ngumpat dah lah. Jenis panah baran, sikit-sikit nak angkat kaki. Angkat kaki dulu, baru angkat tangan. Kan? Lepas tu macam-macam lah. Kita pun bla 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 tu semua mengumpat lah tu. Bila suami dengar mesti dia naik angin. Tetapi itu diharuskan dengan tujuan nak selesai masalah yang ada, supaya mungkin si isteri tadi tidak terus dianiaya, dinafikan hak dan macam-macam lah. Jadi pengaduan ini bukan hanya tertakluk pada suami atau isteri saja. Maknanya apa juga kes yang melibatkan teraniaya, tidak mendapat hak yang sepatutnya, maka kita boleh bercerita kepada orang-orang yang ada kelebihan untuk membantu, dan itu tidak dianggap sebagai ghibah. Maknanya dibenarkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kita cerita orang tu buat zalim ke, orang tu pukul kita ke, tak bagi nafkah ke, apa benda tak, apa sajalah yang kalau orang tu dengar mesti dia marah, kan? Sebab kita tahu, dia tahu kita mengumpat dia. Tapi dalam situasi ini Islam membenarkan dengan tujuan nak menyelesaikan masalah yang timbul. Satu. Yang kedua, minta bantuan untuk mencegah atau mengubah kemungkaran dan mengembalikan seorang yang berbuat maksiat ke jalan yang benar. Seorang yang memohon satu bantuan kepada orang lain yang dapat diharapkan merubah satu kemungkaran, maka boleh ia menyebutkannya. Contoh, si Anu telah melakukan bagian-bagian, maka tolonglah ia supaya dicegah perbuatan itu. Atau kalimat lain seumpamanya. Jadi di sini maksudnya ia dapat melakukan nahi mungkar, yakni mencegah kemungkaran melalui perantaraan orang lain. Jika ucapannya itu tidak bermaksud demikian, maka tetap haram hukumnya. Baik, jadi niat dia mesti betul lah. Dia menceritakan kemaksiatan itu dengan niat supaya pihak tertentu boleh bantu untuk mencegah, bukan bercerita untuk mengaibkan. Itu dia jadi berdosa lah balik. Cuma kita cerita tu dengan niat mencegah. Contoh, kalau di taman umpamanya, maka biasanya kalau berlaku maksiat kan, atau di kampung-kampung ke ada maksiat berlaku, ombak balik perempuan ke apa benda yang mencurigakan, atau berjudi ke apa, macam-macam lah, buat pesta arak dan sebagainya. Jadi katalah kita tahu kemungkaran itu, kita kena cegah dah. Tapi kita nak cegah macam tu saja tak boleh lah. Dia mesti melalui protokol yang betul. Jadi protokol ni yang kadang-kadang membantutkan situasi dan akhirnya tak selesai. Jadi apa pun ikut saluran. Kalau di kampung kita refer pada Tok Imam kan, geng-geng masjid umpamanya, atau ketua kampung. Kalau di taman-taman ni biasa JKK ke, ataupun yang selayaknya lah kan, ataupun pihak polis, tak kira lah. Dan bila kita jumpa tu, katalah pergi jumpa Tok Imam kan, kita kata, Assalamualaikum Tok Imam, saya ada benda nak beritahu Tok Imam. Apa dia? Kata Tok Imam, rumah hujung sana nombor sekian-sekian. Saya dah tengok banyak kali dah, dan malam ni pun saya jumpa lagi. Memang dia ada bawa balik perempuan lah umpamanya lah. Jadi Tok Imam tanya, siapa yang buat tu, awak kenal ke? Saya tak boleh sebut Tok Imam, nanti mengumpat. Tu Imam halau kita balik percuma je. Jadi kena beritahulah, kok kenal nama siapa, kerja apa, memang orang situ ke orang luar tak. Beritahu in detail. Benda tu dibenarkan untuk cegah maksiat.
untuk kembalikan si pelaku tadi, mudah-mudahan dia bertaubat. Mudah-mudahan dikembali ke pengkajalan dan seumpamanya. Jadi itu nombor 2. Maknanya boleh bercakap, bercerita benda yang maksiat mungkar dengan niat untuk mencegah. Ya, dengan niat untuk mencegah. 2. Nombor 3. Kita minta sesuatu fatwa. Kita pergi jumpa mufti ke apa ke, kadi ke mufti, nak minta fatwa. Boleh. Dan bercerita. Contoh, dia kata seseorang datang kepada mufti lalu mengatakan, ayah aku atau saudara aku atau si Polan telah buat zalim bagian-bagian padaku, apakah ia akan mendapatkan macam ni atau tidak? Atau apakah jalan keluar bagiku yang harus ku tempuh? Atau apakah jalan keluar bagiku untuk mengambil hakku? Atau lainnya. Itu contohlah. Maknanya kita nak mengadu pasal ayah kita. Contoh. Jadi kita pun jumpa mufti ataupun qadi dan sebagainya, orang-orang yang sepatutnya lah, selayaknya, kita minta pandangan, minta fatwa atau minta cadangan, minta pandangan. Ini sebenarnya dia lebih macam dekat nombor 1 tadi tu, tapi yang ni lebih pada fatwa lah. Yang nombor 1 tadi tu kita teranaya lah. Hak ni dia cerita, Tuan Imam, Tuan Kadi, Tuan Mufti, ayah saya ni, contohlah ya, tak semayang. Saya dah nasihat dah banyak kali, sejak saya kenal ayah saya ni, saya tak pernah tengok dia semayang. Contoh tak. Nanti Datuk Mufti tanya pula, betul ke ayah kamu tak semayang? Entah dia semayang ke kamu tak nampak. Yalah, pihak berwajib ni dia kalau boleh dia nak cuba bersangka baik dulu dah. Tak naklah terus nak hukum. Kita cari jalan yang paling terbaik lah. Kita pun confident jawab, sungguh sejak saya lahir saya tahu dah. Confident gila ni kan. Sejak lahir saya membesar, saya tak pernah tengok pun ayah semayang. Dan pernah saya intai daripada Zohor sampai Asar tak semayang dia. Contoh tak? Betul-betul bukti kukuh. Jadi minta cadangan Datuk Mufti ke apa saya nak buat dengan ayah saya ni. Saya dah pening. Nasihat sudah, sambil duduk dalam TV kadang saya buka, tanyalah ustaz saja nak pergi dengar sikit kan, sindir-sindir sikit ayah yang dengar ni pun tak jalan. Jadi macam mana nak buat? Minta pandangan mufti umpamanya tak. Jadi kita bercerita tu, ayah kalau dengar memang angin lah, pasal kita buka aib dia tak. Tapi bukan niat buka aib, sebenarnya nak tolong ayah. Kita nak selamatkan ayah, kita sayang ayah kita sayang adik-beradik kita, kita sayang anak saudara kita. Jadi boleh dengan niat mencegah dan merubah tadi, dan minta macam mana jalan yang terbaik. Atau ia mengatakan isteriku telah berbuat begini-begini. Kesian lelaki dia. Lelaki pula mengadu ke qadi pasal bini kan. Biasa bini yang mengadu. Ni dia dapat isteri yang special case lah ni. Atau suamiku begini-begini. Sama juga. Isteri pula pergi mengadu, perangai suami lah itulah ini. Atau lain-lain. Maka hal seperti ini boleh kerana ada suatu keperluan. Tetapi untuk lebih ihtiyat. Ihtiyat maknanya lebih berhati-hati. Untuk lebih kita berjaga-jagalah. Maka sebaiknya bertanya kepada mufti. Bagaimana pendapat Tuan Mufti jika seorang berbuat begini-begini dengan satu perkataan? Atau seorang suami atau isteri berbuat begini-begini. Dengan demikian maksudnya sudah terpenuhi dalam pertanyaan tanpa menyebut seorang yang tertentu. Memang menyebut nama seorang pada saat ini dibolehkan. Berdasarkan hadis Hindun, isteri Abu Sufyan. Nanti kita sebut. Baik.
Ini kita panggil adab lah. Kita pergi jumpa mufti. Kita jumpa je, mufti tanya ada apa, saya nak minta pandangan, nak minta fatwa ke apa. Okey, cerita. Suami saya terus tembak suami. Boleh, tapi penulis ni kata adab, kalau boleh cover lagi. Ni haluskan lagi soalan tadi, jangan terus tembak ke suami, ke isteri ke apa, lapik dulu. Saya nak tanya Tuan Kadi lah. Katalah kalau satu orang suami dia buat macam ni. Dia tak mention suami dia. Walhal memang nak tembak suami dia kan. Tembak tu maksudnya nak katalah, ya, bukan pang macam tu. Tembak tu maknanya dia nak hala ke laki dia, tapi dia lapik dulu. Macam mana pandangan Tuan Mufti kalau satu orang isteri dia macam ni. Atau kalau seorang suami di rumah macam ni kelaku dia, apa saya nak buat contoh? Atau apa si isteri tu nak kena buat? Apa tindakan terbaik? Contoh gitulah. Lapik dulu. Walaupun boleh direct. Tapi kalau boleh lapik dulu, lapiklah. Itu adab. Tapi kalau dah geram sangat ustaz, saya dah tak boleh tahan ustaz. 24 tahun dah menanggung katanya. Kan tembak ajalah. Jadi dia akan kata direct lah. Dia kata macam ni lah Tuan Imam, saya pun tak nak panjang cerita, laki saya ni memang tak guna sungguh lah. Kan dia tembak terus begitu je. Boleh. Sebab berdasarkan hadis Hindun tadi, isteri kepada Abu Sufyan. Apa dia kata? Dia pernah sebut, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan seorang lelaki yang sangat kikir, kedekut. Dia cakap ke Nabi, wahai Rasul, laki aku ni memang bakhil, kan, memang kedekut gila. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang. Maksudnya Nabi tidak larang Hindun bercakap macam tu. Kalau apa yang Hindun sebut masa itu tak betul, Nabi akan tegur lah. Sebab Nabi ni dia jenis macam tu. Rasulullah ni dia depan-depan aja. Tapi depan-depan Nabi pun dia ada tertib jugalah, kan. Dia beradab juga, bukan main tembak ikut suka lah. Jadi boleh kita nak direct sebut, tapi cantik lapik dulu sikit, kan. Tanya macam mana ustaz kalau satu orang suami buat begini. Sebab saya pun pernah ditanya begitu, kan. Dia sebut macam tu lah. Dia kata, ustaz saja nak tanya, kalau orang lelaki ustaz, kan, begini. Lepas tu kita tekan sebenarnya suami awak ke ni, kan, duk tembak suami orang lain. Iyalah ustaz sebenarnya. Dia lapik dulu lah, boleh, tak ada masalah.